Segala perkara yang berkait dengan Nabi ni, perkataan dia, perbuatan dia, ketakrir dia, semua jadi hadis Nabi. Hak 3 perkara tu diijma'. Perkataan Nabi, percakapan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, apa yang Nabi buat, kemudian takrir, perakuan. Maksudnya berlaku depan Nabi, Nabi tak larang. Itu panggil takrir. 3 ni diijma' oleh ulama' menjadi hadis. Cuma ada aspek-aspek lain yang ada khilaf. Macam cara Nabi, perjalanan Nabi, itu ada sirah Nabi, sejarah Nabi dan sebagainya. Itu jadi sunnah juga ke? Itu ada khilaf lah, ada bahasan dari ulama. Tapi 3 perkara ni disepakati menjadi sunnah. Baik, berkait dengan hadis. Zaman Nabi ni tak ada jenis hadis sahih, tak sahih. Hak Nabi khabar tu hadis belaka. Timbul hadis ni bila sistem ilmu tu timbul. Sebab apa? Bila timbul kata-kata yang bukan kata-kata Nabi, orang select ke Nabi. Jadi ulama'-ulama' ni telah memperincikan perkara ni untuk menapis supaya jelas apa yang Nabi beritahu tu adalah hadis. Maka ilmu itu disebut ilmu mustalah hadis. Yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis ni, ada ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu kritikan perawi-perawi ni. Baik, isu yang timbul baru ni bukan isu benda, isu istilah zon, perkataan zon. Jadi zon ini telah diterjemuh atau ditafsir dengan makna seolah macam jangkaan. Jangka ni sebenarnya ragu. Jadi cuba ditafsirkan zon dengan makna sesuatu yang diragui. Zon ni macam ragulah. Perkataan zon ini dalam bahasa Arab tidak semestinya dengan makna ragu. Salah satu maknanya ragulah. Kita mengaji ilmu usul ni, syak, zon, waham. Zon tu, jadi 3 istilah ni kriteria ataupun 3 perkara yang mengandungi unsur keraguan. Itu istilah usuluddin. Jadi zon tu ragulah. Tapi istilah perkataan yang sama diguna juga dalam ilmu lain, tapi maknanya tak semacam tu. Tapi kita ni guna bahasa sebut zon pulah sikit, putus sikit dengan makna ragu. Ada tujuan lah orang buat gitu tu. Tengok kabarnya perkataan zon ni tidak semestinya makna ragu. Kalau dalam ilmu usuluddin, ya. Sebab taraf keyakinan kita tahu yakin. Kurang daripada yakin ni dipanggil sama ada syak, kalau 50-50. Zon jadi 70-30 atau seumpamanya. Waham ni 30-70 tu balik. Jadi zon ni keraguan tapi ke arah yakin tapi ada ragunya tu. Itu dalam istilah usuluddin. Ada mana ragulah. Tapi perkataan zon ini, nak cover perkataan dulu sebelum dibahas hadis ni lah. Perkataan dulu. Kadang-kadang digunakan dengan makna keyakinan. Baik, di dalam hadis Nabi ada sebut. Hadis kursi. Ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, hadis kursi, menurut zon hamba-Ku terhadap aku. Kalau kita terjemah, aku ni berdasarkan keraguan hamba-Ku terhadap aku. Padahal, aku, kata Allah Ta'ala, menurut keraguan. Keraguan tu tolaklah ludah dalam bab akidah. Jadi zon dalam hadis ni dengan mana? Aku menurut kefahaman atau keyakinan hamba-Ku terhadap aku. Yang ni Allah Ta'ala melayani kita ni menurut kadar kefahaman, keyakinan kita terhadapnya. Kalau kuat keyakinan, ada cara bagaimana Allah Ta'ala melayani kita. Kalau kita lemah sikit, ada caranya yang sesuai. Jadi zon dalam hadis ni dengan mana keyakinan. Bukan dengan mana ragu. Ini dari segi zon, perkataan zon tu dulu. Jadi nak kabarnya, zon ini dari segi istilah ada kalanya dengan makna ragu, ada makna gitu. Ada kalanya dengan makna lain. Kemudian zon ni dalam istilah ilmu ni makna lain, istilah ilmu ni makna lain pula. Baik, penutupnya nak balik kepada hadis lah. Bagaimana istilah zon ini berkait dengan hadis Nabi. Jadi, ulama' menggunakan istilah zon dalam hadis ni dari segi nak menilai perawi tu, perawi yang meriwayatkan hadis tu. Sehingga timbulnya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mutawatir, hadis ahad tu. Sebab apa ni? Kerana timbulnya tahap keyakinan tu, tahap keyakinan tak sama tu. Bila kuat, dia jadi mutawatir. Dia kurang, jadi ahad, orang panggil. Ataupun kita tengok pembagian lain, hak kuat, lebih kuat sikit, jangan hadis sahih. Kurang jadi hasan, kurang lagi jadi dhaif. Itu adalah nak menyatakan
bagaimana keyakinan kita tu terhadap perawi yang meriwayatkan tu, meriwayatkan hadis tu. Jadi di situ timbul istilah zon. Zon ni bukan berarti sangka-sangka. Nisbah kepada kekuatan kepercayaan kita tu. Jadi sebab tu dalam istilah ilmu hadis disebut qat'iyatus subut. Ini istilah ulama hadis. Ada kala yang disebut zonniyatus subut. Apa artinya? Qat'i subut ni iaitu periwayatan yang memang sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Sehingga akal, ni balik pada hukum akal lah. Sehingga akal menetapkan memang tak ada kemungkinan lah. Dari segi hukum akal tak ada kemungkinan berlaku penipuan terhadap Nabi. Jadi yang ini melibatkan hadis yang mutawatir. Dia panggil qat'i. Qat'i ini pasti. Sangat pasti. Sebab apa? Sebab hadis itu diriwayatkan oleh ramai perawi dalam setiap lapisan tu. Sehingga akal kata tak sabah yang nawab. Sebab apa? Ramai doa tukang meriwayatkan kisah tu. Jadi kita kata tak sabah. Ramai sangat duk cerita ini. Daripada setiap generasi tu. Dengan jumlah yang ramai. Jadi orang sebut hadis mutawatir. Sebab apa? Sangat meyakinkan. Diriwayatkan jumlah yang ramai. Ada istilah yang disebut zonniyatus subut. Zonniyah ni nisbah keyakinan tidak sekuat tu. Bukan makna ragu. Tapi keyakinan tidak sekuat tadi tu. Ini istilah ulama hadis. Tidak sekuat tu. Bukan berarti ragu. Cuma dok kuat macam hak tadi tu. Kalau hak ramah sangat tu disebut qat'iyatus subut. Kurang sikit ni panggil zonniyatus subut. Inilah disebut sebagai hadis ahad. Perawi itu mungkin seorang, mungkin dua orang. Pada setiap lapisan tu tak ramai. Jadi, oleh kerana perawi ni cukup syarat, dobitnya, sikohnya dan sebagainya, kita tak ragu. Tapi keyakinan kita tu tak kuat seperti, tidak sekuat seperti hadis mutawatir tadi tu. Itu istilah ulama hadis. Jadi zon dia ni bukan berarti ragu-ragu, ya dok, bukan. Masalah keyakinan tidak sekuat yang tu. Itu maksudnya. Jadi istilah ulama hadis. Cuma isu ni hari ni ia timbul ni jadi cerita lain. Jadi memang ragu tak ada hadis pula. Isunya isu periwayatan je. Kuat tak kuat. Jadi zon dalam istilah ulama hadis ni nak kabarnya keyakinan yakin tapi tidak sekuat yang lebih kuat daripada tu. Tu panggil zon tu. Ada istilah lain mereka sebut iaitu itu dari segi periwayatan. Kemudian dari segi dilalah, dari segi makna pun ada istilah lain. Qat'iyatud dilalah. Kemudian ada istilah lain, zanniyatud dilalah. Apa maksudnya? Ayat ni, dilalah ni maknalah. Sesuatu ayat ni bila maknanya khabar memang semakna je, tak ada makna lain. Contohnya, contoh dari khabar. Bila saya suruh gila makan nasi, orang tak faham makna lain dah, makna satu je, tak ada makna lain dah. Jadi dalam istilah ni orang panggil tu qat'iyatu ad-dilalah, maknanya jelas, tak ada makna lain dah, makna tu je, pasti maknanya, tak ada kemungkinan makna lain. Itu panggil qat'i, pasti, kuat, jelas. Tapi ada istilah dia panggil zanniyatu dilalah, zon. Contohnya ke mana? Saya kata, dia ambil bunga emah tu. Dia ambil bunga emah orang tu. Perkataan tu banyak makna. So, dia ambil bunga depan rumah dia boleh jadi kok. So, dia mina anak dia pun jadi kok. Ayat tu kata, esok mu dia ambil bunga emah tu. Makna je banyak. So, dia ambil bunga sungguh. Kalau kita jadi betul-betul, dia ambil bunga depan rumah ya. Tapi kalau mikir, dia ambil apa? Mau kita belambak dah. Jadi, suruh tu makna lain. Ni suruh lain ni. Dia ambil bunga ni, suruh makna lain ni. Ada banyak makna. Jadi, bila sesuatu ayat tu banyak makna, ulama hadis mengistilahkan dia sebagai zanniyatud dilalah. Makna je banyak. Jadi, mana sehak pasti, maka yang mungkin berdasarkan tafsiran gitu gini, makna ni.
Maksud anda yang maksudnya tidak seperti hak tadi tu, ayat tu semakna je. Bila semakna memang tidak diragukan lagi. Memang itulah maksud dia. Tapi bila banyak makna, ada kemungkinan belaka ni. Jadi ulama ahli hadis mengistilahkannya sebagai zaniyatud dilalah. Jadi istilah zon dalam ilmu hadis ni bukan masuk ragu-ragu yedok-yedok. Maknanya kekuatan keyakinan tu tidak sekuat yang lain tu. Itu istilahnya. Jadi tak timbul masalah ragu-ragu tak ada hadis, anti hadis lah, tolak hadis. Bukan, itu hal lain. Itu bawa tak ke lain dah tu. Jadi balik kita kepada asal bahawa segala apa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW ni, dia adalah menjadi hadis, menjadi sunnah, menjadi sunnah yang kita ni boleh terpakai semuanya. Tak ada benda yang tersisa satu pun. Dan kita tak akan jumpa manusia pasal ni. Sebab manusia ni mesti ada salah walaupun sikit. Tapi yang tidak ada kesalahan adalah para Nabi dan Rasul alaihi wasallam, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi